Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pertama sekali saya ingin merakamkan terima kasih sebab jemput saya. Walaupun last minute, insyaAllah kita akan cuba penuhi jemputan tu. Cuma saya minta maaf sebab kita terpaksa tukar timing sebab pagi tadi saya memang ada run klinik lah. Jadi mulanya saya ingin bertanya, adakah semua selesa saya gunakan bahasa Melayu ataupun ada pensyarah yang lebih suka saya gunakan bahasa Inggeris? Okey ke kita guna bahasa Melayu? Saya rasa kita boleh teruskan dengan bahasa Melayu. Okey, suara saya jelas ya Dr. Syaimak? Di pihak saya jelas. Alhamdulillah. Okey. So masalahnya daripada pukul 1.50 tadi lebih kurang memang saya dapat gateway time out lah pada UKM Folio. Masa tu sendiri saya sedang edit a few things in my kursus. So masalah gateway time out dengan UKM Folio ni sebenarnya sangat biasa terjadi dan dia selalunya terjadi waktu ramai orang tengah gunakan SSO, waktu log in log out, dan kita sedia maklum pukul 2 tu ada orang yang masuk dan keluar kerja. Harap-harapnya dia boleh baik nantilah. Ya, so saya cuba share screen dekat sini. So kita pergi kat sini ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh nampak slide saya ke? Okey, boleh nampak. Boleh Alhamdulillah. So saya cuba gunakan slide ni untuk tunjuk apa kat mana feature-feature ataupun letaknya tab-tab tertentu di UKM Folio. Saya faham yang bengkel untuk hari ini adalah untuk penilaian. So kalau ada pensyarah yang tak jelas lagi, basically kita login UKM Folio menggunakan e-warga lah. So sebab tu dia ada masalah SSO tu. So apabila ramai orang login dan log out, contohnya pada pukul 8 pagi, pukul 2 petang dan juga 4.30 ke atas sampai pukul 5 petang tu, dia masa yang tak berapa baiklah untuk kita buat aktiviti di dalam UKM Folio sebab SSO ni dia ada limit dia untuk login, dan apabila dia mengatasi limit tu telah tercapai, maka kita dapat gateway error. Maksudnya dia tidak respon dengan cepatlah, ataupun pada masa tu ada maintenance schedule yang memang telah pun dijadualkan. Masa tu kita juga boleh dapat gateway error sebab ramai yang masuk pada ketika itu. So kalau boleh nampak cursor saya, kita kat atas ni UKM Folio tab, dan kemudian kita ada jom mulakan. Dalam tab jom mulakan ni ada jom mulakan untuk pensyarah dan juga jom mulakan untuk pelajar. Kebanyakan material yang ada ataupun untuk membantu para pensyarah di jom mulakan pensyarah tu memang ada, cumanya sebab panjang sangat list dia, mungkin kita dah bagikan ikut tab-tab, tapi sebenarnya setiap benda tu, contoh macam grouping untuk assignment apa semua tu memang dah ada lah di dalam jom mulakan pensyarah yang letaknya di sini. Ya. So seterusnya kalau kita tengok, yang ini adalah paparan dashboard. So mula-mula kita login, kita dapat paparan dashboard dan kita boleh pergi kat kursus mana yang kita kehendaki, kita tekan saja di tab kursus. Yang ini basic lah. Kemudian yang ini tentang kos UKM Folio 001, iaitu jom mulakan untuk pensyarah, dan dekat sini you boleh lihat tab-tab, contohnya pengajaran dalam talian secara segerak dan seterusnya, dan kita boleh klik kat sini untuk lihat materials di bawahnya. Banyak, memang setiap tab tu ada lebih kurang 20, ada yang 10, ada sampai 30 materials dalamnya. So yang ini adalah paparan dashboard sekali lagi. Kalau kita lihat dekat sebelah kanan bahagian atas, dia adalah kalender. Jadi sekiranya pensyarah ada menjadi lecturer di kursus-kursus yang tertentu, ia akan dapati di sini dia akan letak tab warna merah ni sekiranya terdapat assignment yang due ataupun sekiranya ada penilaian yang perlu dilakukan, contohnya macam exam, dia akan keluar dekat sini. Jadi kita tak terlepas pandang lah bila kita login ke UKM Folio, kita boleh terus klik dekat kalender ni untuk lihat aktiviti-aktiviti penting untuk pelajar-pelajar kita. Dekat bawah akan ada satu
box yang akan memaparkan kursus-kursus yang kita selalu pergi atau yang last kali kita pergi, supaya untuk mudahkan navigasi. Jadi sekiranya kita ada kerja yang terbengkalai dekat kursus yang last kita tinggalkan tu, kita boleh terus klik, tekan dan juga pergi ke kursus tersebut. Dekat navigation panel, saya rasa yang ni pensyarah STSM pun lebih arif. Semua kursus-kursus yang di mana pensyarah telah terdaftar sebagai pensyarah di SMP Web. Data kursus ni memang ditarik daripada SMP Web. Yang ni basic, kita typekan je nama kursus dan kita boleh ni. So untuk Fakulti Perubatan, kita ada satu macam sandbox lah untuk peperiksaan akhir, di mana kita create satu sandbox untuk kita uji cuba semua kertas peperiksaan. So dekat sandbox ni juga pensyarah bebas untuk create any form of questions dan kemudian cuba question tersebut sebelum tarik ke kursus-kursus mereka di mana the real exam is lah. So yang ini adalah breadcrumb, saya rasa semua tahu, dan yang paling penting di sini ialah butang turn editing on. So turn editing on ni kita perlu klik sebelum kita buat apa-apa perubahan kepada kursus kita. Okay, so yang ini yang banyak pensyarah tak gunakan, tapi hari ini saya nak sentuh sikit sebab yang ini banyak fungsi dia. So kalau kita pergi yang kat kawasan atas ni, atas ada navigation panel. Jadi kalau kita scroll ke bawah, dia akan ada administration panel. Sekiranya kita tak klik mana-mana content di dalam topik kursus kita, dia akan keluar di sini course administration. So dekat course administration ni lah yang kita boleh groupkan student. So untuk pengetahuan pensyarah semua, sekiranya kita ada plan ataupun rangkaan untuk assignkan student kepada group, tak kira lah yang untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ataupun untuk digunakan dalam sesi penilaian. Contohnya macam kita ada student dalam satu kursus tu mungkin ada 100 ataupun 200 pelajar, jumlahnya besar, dan kita ada team lecturing lah, dan kemudian student-student ni dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan, contohnya dalam 20 orang setiap kumpulan, dan ahli kumpulan yang 20 orang tu belong to one pensyarah ataupun lecturer, di mana lecturer tersebut akan bagi aktiviti dia sendiri, sama ada sama ataupun berbeza dengan lecturer lain, ataupun terdapat beberapa kertas soalan, contoh dalam konteks penilaian, di mana lecturer tertentu yang akan tanda satu grup tertentu. So kita boleh tetapkan ni di kawasan course administration ni, iaitu dekat bawah users. Kalau kita klik users, dia akan keluar groups, dan di groups itu kita boleh tambah group lah. So secara asasnya ada dua cara untuk tambahkan group. Dia boleh secara manual dan yang kedua secara file upload. So untuk ditambahkan secara file upload ni, dia cuma dibolehkan untuk administrator dan bukan untuk semua lecturer lah. Saya dah cuba tadi, tapi saya punya credential memang tak boleh untuk kursus saya ni. Mungkin sebab saya bukan administrator untuk kursus tersebut. Tapi sebagai lecturer kita boleh tambah secara manual, iaitu kita tarik nama student satu persatu dan kita namakan grup tersebut. So suka diingatkan bahawa untuk menamakan grup ni kita gunakan untuk memudahkan kita. Contohnya macam kalau kami di ENT, kita bagikan nama tu ikut nama pensyarah lah, sebab satu pensyarah pegang 20 student. Jadi seorang pensyarah tu kita namakan nama dia sebagai group name, dan kemudian member dia adalah 20 orang yang student yang di dalam tu. Untuk nak assignkan grouping ni sebenarnya lecturer tak perlu buat sendiri. Kalau kami di Fakulti Perubatan, kita assign kerani je, tolong buatkan yang itu, sebab yang itu memang suatu yang sangat mudah lah. So kita dah assign group, barulah kita boleh tambahkan restriction untuk quiz-quiz ataupun penilaian tertentu yang kita dah tetapkan tu apabila kita tekan di quiz administration nanti. Okay. So yang ini editing function, saya rasa yang ini kebanyakannya faham dan jelas kan. Ini untuk add activity resources pun kebanyakannya jelas. So tadi saya dapat terangkan sikit tentang group tadi. Tu, dan kemudian the next one yang saya nak tunjuk adalah fungsi
multiple choice question dengan menggunakan icon format nampak tak slide notepad saya, ataupun saya stop lagi dan saya share balik. Share. Pause. Okey. Kalau dapat lihat ada satu notepad file di tengah-tengah. Ya ada. Boleh okey. So yang ini adalah notepad. Saya rasa kalau semua pengguna Windows biasa ada notepad, dan kalau untuk Apple ataupun MacBook user, mereka ada text, satu application nama text, di mana you boleh gunakan untuk menulis apa-apa. Saya pensyarah FTSM lagi pandai, minta maaf lah ya. Saya selalu bagi kat pensyarah perubatan, mereka semua memang blur sikit, saya terangkan satu persatu. So yang ini adalah contoh di mana kita boleh jimatkan masa untuk upload soalan ke dalam question bank. So menggunakan icon format lah. So kat sini dia ada notepad, saya dah buka, dan kemudian saya typekan soalan. Untuk typekan soalan multiple choice question ni, kita boleh type banyak-banyak dalam satu file, lepas tu kita upload semua ke dalam question bank. Jadi kita tak perlu buang masa, sebab dalam UKM Folio tu kalau pensyarah dah pernah alami kan, nak masukkan 50 soalan, ada banyak sangat interface, banyak sangat window. You kena save, lepas tu save and display, and then return to course kat depan. So banyak rugikan masa. Jadi ini adalah salah satu cara di mana kita boleh jimatkan masa dan kita masukkan terus, contohnya 50, 20 atau banyak mana soalan yang kita nak lah. So pucuk pangkalnya, kalau kita nak gunakan icon format ni, kita just type. So contohnya atas ni adalah soalan. Type je soalan tu dengan memastikan huruf pertama tu dia uppercase. Dan soalan perlu di-type dalam satu line sahaja. Selepas itu untuk pilihan jawapan ABCDE tu kita maaf, type. Doktor, maaf Ya. tak tahu saya punya screen kot mungkin tak nampak PowerPoint yang share tu. Yang nampak ni apa ni screen doktor. Nampak notepad dekat tengah ni? Tak nampak ke? Tak ada. Minta Dr. Mawadah share semula boleh? Okey, saya stop kejap. Desktop window. Saya share. Okey. Boleh nampak? Clear. Okay. Okay. Terima kasih. Okey. Itulah kadang-kadang kita jadi short sendiri. Okey. So yang kat sini saya dah buka notepad. Contohnya katalah saya boleh nak type soalan. Untuk kita type soalan tu mudah je. Pastikan soalan dalam satu baris, dan kemudian kita mulakan soalan tu dengan capital letter. Contohnya, apakah perasaan anda pada hari ini? So untuk pilihan jawapan pula, kita gunakan huruf besar. Contohnya A, lepas tu kita dot, lepas tu space bar. Satu kali je space bar, jangan lebih. Tertekan. B, kecewa. C, gembira. Dan D, maybe rasa positif. Dan maybe E, rasa rasa sedih. Selepas itu bila kita dah typekan pilihan jawapan macam itu, kita kena type, kita enter, terus kita tekan answer, type answer, notah bertindih dan jarak. Lepas tu katalah contohnya hari ni kecewa sebab UKM Folio tak boleh buka. Okay. So untuk memisahkan antara satu soalan dengan soalan yang lain, kita enter. Jadi ada satu beza line lah, ada line sisih di antara satu soalan dengan satu soalan. Selepas tu kita klik file, lepas tu kita kena klik save as. Di sini boleh namakan file tu. Contohnya nak namakan, kita elok gunakan nama untuk setiap kumpulan soalan. Contohnya macam soalan ni temanya adalah pengenalan. Kita boleh letakkan di situ soalan pengenalan. Letakkan di sini untuk encoding ni yang penting. Secara default dia encoding dia ANSI ni, tapi kita letakkan encoding dia sini UTF-8. Selepas kita dah klik UTF-8 barulah kita save.
Selepas daripada tu file jenis macam gini boleh di-upload ke question bank di dalam UKM Folio. Jadi yang ini memang boleh menjimatkan masa pensyarah semualah. Kita boleh type semua soalan banyak-banyak dan kita tak perlu handle banyaknya display dan banyaknya tab di UKM Folio tu. Yang asyik kena save dan juga display tu. Okay, saya Dr. cuba balik ya. Ya. Saya nak tanya, kalau Hmm. yang soalan yang begini, Hmm. adakah ia hanya untuk MCQ sahaja ataupun bentuk-bentuk lain dia berbentuk true or false pun boleh juga? Kalau true or false pun boleh. Tetapi true or false tu dia bukan untuk each stem. True or false di UKM Folio dia satu soalan adalah satu stem. Maksudnya dia bukan macam kita ada MCQ, contohnya ada satu stem yang besar. Berikut adalah penyataan yang benar mengenai bandar-bandar di Selangor. Lepas tu kita Shah Alam ialah ibu kota Selangor. Lepas tu sepatutnya kita jawab true or false kan. Tapi untuk UKM Folio dia kena satu soalan, satu stem tu satu soalan. Okey, Faham ke Kak Je maksud saya? lah. Dia satu persatu. Satu-satu lah. Jadi soalan satu persatu tu masih boleh buat menggunakan format ni. Cumanya jadi A jadi true, B jadi false. Lepas tu kita letakkan answer whether is A or B lah, true or false. Okay. Alright. Thank you. Tapi untuk essay saya rasa tak berapa berguna sangat sebab untuk essay interface di UKM Folio tu straightforward. Kita tak perlu macam banyak sangat kena klik kan. Tapi untuk MCQ memang saya lihat banyak sangat bantu. Okay. Terima kasih. Sementara tu ada soalan tak, sebab itu saja yang saya rasa saya boleh kongsi tanpa UKM Folio. Saya dah cuba login dah berapa kali dah ni. Puan Sufira cadangkan kalau Dr. Mawadah gunakan browser lain. Saya gunakan browser Internet Explorer, ya mungkin. Boleh, saya boleh cuba, saya sharing dulu. Okay, sementara tu kalau ada soalan, insyaAllah saya boleh layan tanpa ni. Okay, ahli-ahli fakulti yang lain, jika ada sebarang soalan boleh dilontarkan. Kalau tak pun boleh diletakkan di bahagian chat. Okay. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kita dah gunakan Internet Explorer. Alhamdulillah boleh. Sekejap saya cuba share. Okay, application window. Share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Boleh saya teruskan ke? Boleh. Boleh ada nampak skrin saya dekat sini UKM Folio? Nampak. Alhamdulillah. Okay, so kita log in. Apa masalah dia? Okay, so sekarang kita dekat UKM Folio. So untuk demonstrasi pertama ni saya rasa sebab Dr. Syaimat bagi saya untuk tujuan grouping dan juga penilaian So yang ini adalah contoh satu kursus di mana di bawah kursus ini kita pernah host exam lah secara online. Saya rasa ni format yang mungkin berbeza lah ikut fakulti. Kalau di Fakulti Perubatan kita gunakan format begini. First kita start dengan contact number kalau ada masalah, dan kemudian kita ada declaration of integrity, dan selepas tu barulah soalan yang sebenarnya lah untuk setiap komponen.
Jadi kalau kita nak tambah soalan, contohnya apa yang kita boleh buat, kalau untuk essay kita tekan turn editing on. Selepas turn editing on, kita boleh add an activity or learn. Jadi kalau kita nak tambah soalan, contohnya apa yang kita boleh buat, kalau untuk essay kita tekan turn editing on. Selepas turn editing on, kita boleh add an activity or resources. Contohnya kita nak tambah di sini untuk penilaian, kita tambah quiz, dan selepas itu kita boleh masukkanlah komen, contohnya essay question, essay 1, description. Saya ada tadi description, kita copy dan paste je. This is a compulsory question. Okay, Control C dan kemudian kita Control V. Control V. Kita boleh check untuk display description on course page. Dan kemudian untuk timing, yang ini biasanya saya set ikut timing peperiksaan. Kita ada leeway for about 5 minutes dan kita boleh set lah di sini pukul berapa hingga pukul berapa. So contohnya 1 jam begitu. Time limit kita boleh enable, masa untuk menjawab lebih kurang 30 minit. So sekiranya expired time, kat sini kita ada pilihan sama ada kita nak minta open attempts tu submitted automatically ataupun attempts must be submitted before time expires or they are not counted. Untuk fakulti perubatan kita gunakan yang ini sebab kita nak strict sikit. So untuk grade kategori, sekiranya kita dah tetapkan kategori, kita boleh pilih. Kalau tak perlu. Yang paling penting untuk penilaian, attempts allowed ini cuma satu saja. Layout kita boleh pilih. Untuk MCQ kami gunakan every 3 question. Untuk essay kita gunakan satu soalan saja untuk setiap display. Question behavior ni yang paling penting. Kalau kita nak menggunakan sequential essay, biasa kita tekan no di sini, tapi kalau MCQ kita boleh tekan yes supaya setiap student tu dapat pilihan jawapan yang berbeza. So yang ini kita adalah deferred feedback. Review options yang paling penting untuk penilaian ni, kita tak boleh ada apa-apa di sini. Tidak ada feedback, tidak ada markah. Ya. Kita pastikan ni semua kita tak check. Appearance tak perlu buat apa-apa. Yang ini sekiranya kita nak restrict dan letakkan password untuk setiap attempt, kita boleh gunakan, tapi saya tak nasihatkan pakai di sini. Feedback not applicable because kita tak gunakan apa-apa feedback sebab ini adalah penilaian kan. So restrict access ni yang penting. Okay, so dekat sini sekiranya kita dah tetapkan grouping tadi tu, kita boleh add restriction di sini according to group. Saya ini kita tak letak lagi grouping tu, so kita tak buat dulu. Nanti saya akan tunjuk di mana kita boleh. Okay, dia ada dua, satu save and return to course, satu tu adalah save and display. Kita better klik save and display supaya kita boleh masukkan soalan tersebut. Tadi kita nak masukkan soalan essay kan. So untuk tambahkan soalan, kita klik edit quiz. Lepas tu, okay, kat sini ada pilihan. Sama ada kita nak add daripada question bank atau kita nak add soalan secara manual. Ini kita buat soalan secara manual dulu. Yang ini kita klik essay. Add, dan kemudian question name kita letak tadi essay 1, question text tadi saya dah sediakan. Kita gunakan soalan ni, Ctrl C, Ctrl V, markah kita letak 30 dekat sini, dan pilihan jawapan kita boleh gunakan yang ni, tadi balik semula. Ni saya suka gunakan sama ada PDF ataupun PNG supaya tak pecah gambar dia tu. TIFF pun boleh juga. So kat sini yang penting sama ada you nak letak student untuk enterkan teks boleh ataupun dia nak snap gambar pun boleh. Kita boleh tetapkan berapa line. Contohnya 30 line untuk 30 markah. Untuk allow attachment, sekiranya kita nak benarkan, so untuk kami pilihan dua, sama ada student nak type ataupun dia nak snap gambar. So attachment satu letak kat sini, accepted file types, saya suka pilih file tentu saja supaya tak berat nanti. PDF dan juga image file, saya suka pilih
PNG atau TIFF sahaja. So dan ni kita save changes. Okay. So setelah tu bahagian response template, yang ini bagus sekiranya kita nak tetapkan student tu jawab sekurang-kurangnya berapa point. So macam sini contoh saya nak student jawab 5 point. So saya klik butang 1, 2, 3 ni, saya space bar, saya enter, dan space bar lagi, enter, space bar lagi, enter. Jadi macam gini student tahu dia kena jawab 5 point sekurang-kurangnya. Graded information ialah apa-apa maklumat yang kita nak beri kepada penanda. Contohnya saya boleh kata give total marks of 6 for each points given, each elaborated points given. Given 2 points for answer and maybe 4 points for example or justification. Okay, so yang kat sini kita boleh save changes and continue editing. Okay, so yang ini kita dah dapat lihat soalan tersebut. Sekiranya kita nak preview, just tekan di situ. Tunggu sekejap, nanti dia akan keluar. So kalau boleh lihat di sini, yang ni soalan dia, some description, dan student boleh fill in the blanks lah untuk dapat all the 5 points dekat sini. Sekiranya student enterkan teks. Yang ini sekiranya student nak upload file, mereka boleh upload file di sini lah untuk jawapan. Okay. So the next one yang kita cuba nak buat ialah untuk question bank. So sekiranya kita pergi dekat kawasan question bank ni, kita klik yang ni, saya ulang balik daripada atas. So navigation panel, dapat lihat kat sini navigation panel. Kemudian kita turun bawah, administration panel. Kat sini ada question bank, so kita tekan questions dekat situ. Kita boleh create kategori untuk bagi tag kepada kita punya soalan-soalan ni. So namakan kategori kita, contohnya base pengenalan. Tadi kita gunakan pengenalan kan. Pengenalan. So kategori info ni tak perlu, kita add kategori. So untuk questions, nanti kita check di sini, kita boleh ada soalan pengenalan dekat situ kan. So pengenalan tu sudah ada. So kita tekan pengenalan dan semua kita tekan import. Okay, so sekarang ni kita akan upload file yang tadi, iaitu file .txt tadi yang telah kita create untuk question tadi. So kita just create kat sini, kita import. Okay, kemudian kita tekan icon format. Kita choose file. Tadi dekat documents lah. Dia kata basic, open, dan kita upload this file. So nak kita import. So kat sini tadi kita boleh lihat soalan tadi yang kita create, 2 soalan yang bawah tadilah, sebab tadi ada some. So nak kita import. So kat sini tadi kita boleh lihat soalan tadi yang kita create, 2 soalan yang bawah tadilah, sebab tadi ada some essay question tu, yang itu kita tak boleh import. Jadi yang ini all the MCQs tu kita dah import ke dalam kategori pengenalan. So kalau kita preview, kita boleh lihat ni soalan yang tadi saya create tadi itulah. Okay. So sekarang ni untuk question bank dah siap. So saya akan cuba demonstrate untuk group ya. So untuk group pula, kita pergi dekat administration. Kemudian kita pergi ke bukan di quiz administration tapi di course administration. Kita pergi ke users dan kemudian kita pergi ke groups. Okay, di bawah groups ni ada 3 tab di situ, group, grouping dengan overview. Pertama sekali kita perlu create group. Create group untuk pembahagian kumpulan, tak kisahlah untuk penilaian ataupun pengajaran dan pembelajaran. Contohnya dekat sini mungkin saya just gunakan generic group A.
Ini settingan ini sebenarnya tak perlu. Kalau tak ada pun tak mengapa. Yang enrollment key ni sekiranya kita nak student masukkan enrollment key baru boleh join the group, baru kita gunakan. Kalau tak perlu. Picture ni adalah untuk group picture. Tak perlu pun sebenarnya. Nah, kita just click save changes. Dan katakanlah saya nak create lagi satu group iaitu group B. Dan kita just click save changes. Okay, so sekarang macam mana kita nak tarik student masuk ke dalam group A ataupun group B ni. Apa yang kita perlu buat, kita klik kat group A ni. Kemudian kita klik add atau remove users. So bila kita klik add or remove users ni, sepatutnya dia keluar semua nama. Okay, dia kena guna search too many users to show. Okay, nah kita kena search satu persatu lah nama student tu. Yang ini cara dia yang manual. So untuk katalah saya gunakan nama saya dulu. Doktor, nama ni nama pelajar ataupun kita masukkan matrik pelajar? Okay, search dia adalah by matriculation ataupun nama. Kedua-duanya boleh. Okay. Dia sebenarnya lagi mudah dengan matriculation number, tapi sebab saya tak ingat lagi matriculation number student yang ada kat dalam ni, jadi saya susah sikit nak search menggunakan tu. Okay. Ataupun kejap saya tengok. Kalau saya pilih kejap saya rasa saya pilih satu kursus yang student dia tak ramai supaya mudah sikit saya nak demonstrate. Kejap saya nak demonstrate. Kejap Okay, kita pergi dekat sini, clinical asas. Yang ini student dia tak ramai. So kita pergi kat sini, kat groups. Contohnya macam ni, kita kata kita create group. Kita pilih group Y, katakanlah save changes. Kemudian kita turun bawah balik, create lagi satu group, group Z. Dan kemudian kita save changes. Kita cuba pula untuk yang ni student tak ramai sangat. So group Y, tekan add atau remove users. Jadi dekat sini dia akan listkan siapa lecturer. Dalam kursus ni tak ada student lagi sebab kita defer pendaftaran semester untuk master. Sikit tak apa, saya tunjukkan je lah. Untuk add remove user ni mudah saja. Kita klik, contohnya nak first tree tu, kalau nak first tree kita shift dan tekan dan boleh dapat first tree dan kemudian kita add. Jadi 3 orang ni dah ada dalam group Y lah. Kemudian kita back to groups balik. Kemudian untuk group Z, kita add or remove users balik. Kemudian kita boleh klik yang seterusnya lah sekiranya kita nak. Dan kita add. So sekarang ni kita boleh lihat yang dekat group Y ada 3 orang, group Z ada 5 orang. Yang ini dalam kursus ni semua lecturer je sebab tak ada student baru mendaftar untuk yang ni. Okay. Dekat fungsi grouping ni ada juga auto create groups, tapi auto create groups ni dia kita boleh specify berapa banyak group kita nak dalam tu dan dia tak ditetapkan lah. So susah sikit untuk berapa banyak group kita nak dalam tu dan dia tak ditetapkan lah. So susah sikit untuk kita sebab mungkin kita dah pilih student yang dalam group tu awal-awal. Kalau kita tak tetapkan lagi, kita boleh create dekat auto create groups yang ni. Import groups ni kita boleh juga guna kalau kita klik kat sini, tapi masalah dia adalah kita kena import file dalam bentuk CSV. So untuk file dalam bentuk CSV ni macam sama juga tadi, kita gunakan untuk teks untuk masukkan, tapi dia leceh. Kita kena type dalam bentuk macam ni. Kita kena type dalam bentuk username, course, kan dah jadi kerja pula. Course 1, lepas tu group 1, Tak nampak lepas tu kita lah. kena type. Oh, yang ni tak nampak Tak nampak yang tu. Microsoft Teams. Kita share balik. Okay. So kalau kita nak gunakan notepad tadi tu untuk dapatkan grouping tu, kita kena gunakan format yang begini, username, course dengan group 1.
kita lah kan. Lepas tu kita kena type untuk step 1. Jadi masalah kita dekat UKM Folio, nama username kita panjang untuk setiap user. Jadinya kita kena masukkan satu persatu untuk yang itu. Dan kursus pun kita kena masuk satu persatu. Grup tu kita boleh tetapkan lah. Contohnya macam kita buat grup A. Grup A. Lepas tu kita type seterusnya untuk semua dalam list tu, dan kemudian kita file, kita save as .csv dekat sini. Tekan nama, grouping, .csv. So lepas tu kita save, baru kita dapat format yang betul untuk kita upload di sini. Tapi saya tak boleh demonstrate yang ni sebab saya bukan admin. Jadi saya tak boleh buat untuk kursus-kursus yang ni lah. Okay. Okay. Seterusnya saya demonstrate macam mana kita nak limitkan contohnya soalan ataupun satu aktiviti atau satu quiz tu untuk certain group yang tertentu. Contohnya kat certain group yang tertentu. Contohnya kat sini, mungkin saya klik kat sini, yang ini adalah stridor related diseases ni. Jadi kat sini dia preview quiz sebab tadi saya tak klik turn editing on kan. Okay, dah turn editing on. So kita dekat stridor related diseases. So kita boleh turun ke bawah, quiz administration, kita tekan edit settings. So dekat edit settings ni, kita pergi ke restrict access. So access restriction ni barulah kita tekan group lah. So maksudnya student daripada group tertentu saja boleh akses kepada soalan ini, dan sama juga seperti lecturer lah. So kita boleh choose preset. Salah. Kenapa dia tak keluar pula? Oh, mungkin saya kena refresh sekejap. Tadi kita dah tetapkan group. Sekejap saya semak balik. Hilang dah group tadi. Okay, never mind. Kita create balik. Oh, kita dekat kursus lain ni tadi. Sekejap kita pergi balik ke kursus 2. Okay, ni tadi kursus yang kita telah tetapkan grouping ni tadi tu. Contohnya kita pergi dekat quiz, salah satu quiz, kita pilih quiz yang ni ya. Okay, stridor related diseases, tekan di quiz administration, edit settings, pergi semula ke restrict access, kemudian add restriction by group. Kemudian kita choose the group. So tadi kita dah tetapkan group Y atau group Z tadi tu. So kita pilihlah group Y. Choose the group. So tadi kita dah tetapkan group Y atau group Z tadi tu. So kita pilihlah group Y. Butang yang mata ni sekiranya kita klik butang mata ni, maksudnya dia tidak boleh dilihat oleh pelajar-pelajar lain ataupun lecturer lain yang bukan dalam group tu. So kalau kita klik ni dia akan grey lah. So kita just klik add restriction dekat situ. So sekiranya kita nak tambah lagi, kita boleh add lah dekat situ. Kalau tak, kita just klik save and return to course. So kita tengok tadi dia jadi grey. Sekiranya sebab sekarang saya bukan member group Y, so stridor related disease ni saya tak boleh nak buat lah, dan juga saya tak boleh nak tanda later on. So yang itu adalah salah satu feature di UKM Folio. Kalau kita ada group besar, kita nak masukkan dalam group, dan kita boleh gunakan lah. Kadang-kadang tu kita mungkin nak gunakan soalan yang sama, tetapi banyak lecturer yang nak menandanya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh, contohnya kita nak tambahkan yang ada lagi tak quiz dalam ni. Okay, contohnya macam ni kan, kita nak tambah soalan, so kita boleh just duplicate dekat sini. So kita dapat 2, jadi satu tu kita restrict access kepada kumpulan satu mungkin kita restrict access ke kumpulan lagi satu. Jadi kita boleh dapat soalan yang sama, buat untuk banyak-banyak lecturer, tapi ada restriction of access untuk different groups lah. Saya rasa itu saja dari saya.
Kita boleh buka question and answer. Okey, ada soalan di dalam ruang chat ini. Yang pertama, Okey. saya rasa ini berkaitan dengan MCQ ataupun soalan lah. Kalau jawapan berbentuk persamaan matematik atau simbol matematik, bagaimana kita nak paparkan dalam soalan-soalan kita? Saya tak pernah kena buat lagi yang simbol matematik, tapi sebenarnya kalau dekat internet kita boleh cari ada beberapa set program formatting yang kita boleh masukkan untuk simbol-simbol yang bukan lazim ataupun simbol-simbol yang tidak ada dekat UKM Folio lah. Kita tengok dulu apa yang ada dekat sini dan kemudian kita ni. Contohnya mungkin saya pergi dekat soalan slider ni. Tapi yang ini tak boleh. Nanti saya rasa dengan Dr. Syaimat saya boleh share satu sebab dia akan dia ada program yang lain tu, saya kena clarify yang untuk yang simbol matematik dan juga persamaan matematik ni. Kalau yang basic dekat UKM Folio sefaham saya memang ada. Kalau simbol sama dengan alpha ataupun beta, kalau di Fakulti Perubatan kita memang tak minta student masukkan pun. Tapi untuk simbol matematik yang lebih advance tu saya ada come across itu hari, tapi saya akan get back to Dr. Muhammad Hatim. InsyaAllah nanti saya sharekan dekat ruangan chat tu nanti. Ada dia punya programming format yang kita boleh masukkan. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan grup ini, okey. Kan kalau kita ada team teaching, okey, beberapa pensyarah, so adakah admin yang akan masukkan ahli team teaching ini ataupun memang sepatutnya dipaparkan, dia memang dah ada dalam UKM Folio? Saya tak pasti insert ahli team teaching ni maksudnya untuk setiap satu quiz tu, maksudnya sebagai contoh tadi quiz kan, adakah kita boleh control the view itu hanya untuk setengah pensyarah saja ke atau bagaimana? Dia kalau admin dia boleh masukkan untuk grup yang besar ke dalam kursus tu. Contohnya macam sekumpulan pelajar yang ditarik daripada SMP web tu kan, P-web tu kan, semua pelajar tu mendaftar untuk kursus tu, memang admin akan masukkan sampai situ saja. So sekiranya pelajar dalam kursus tu nak dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan yang kecil, benda ni di bawah fakulti. Fakulti boleh tolong masukkan untuk kumpulan-kumpulan kecil tu sekiranya dia ada rotation dari segi fizikal lah. Tetapi untuk kumpulan kecil di dalam sesebuah rotation tu yang memang spesifik untuk satu-satu aktiviti yang tertentu, yang itu memang lecturer kena buat sendirilah untuk kami lah di Fakulti Perubatan. Jadi yang admin tak masukkan sebab dia tak menang tangan. Banyak kerja nak kena buat kalau gitu. Okay. Ada sebarang soalan lain? Dr. Mawada, saya ingin bertanya berkaitan dengan yang flexible sections format tu. Okey, yang itu maksudnya untuk setiap satu bahagian dia ada different tab kan? Setiap satu tab tu kita boleh control. Sebagai contoh lah, ada 4 pensyarah dalam kursus tu. Pensyarah A ambil 1, pensyarah B ambil 1, C ambil 1, D ambil 1. Pensyarah A tu boleh masukkan pelajar-pelajar yang dalam kumpulan pensyarah A sahaja dalam tu, dan hanya pelajar-pelajar pensyarah A sahaja yang akan nampak apa yang berlaku dalam tu. Ya, betul. Itu fungsi untuk flexible section format ya?
dia flexible section format tu kita gunakan function restrict access lah di UKM Folio. Jadi dengan ada restrict access tu jadi dia jadi flexible. Maksudnya kita boleh assignkan kepada group tertentu. Lepas tu untuk grading pun kita boleh assignkan untuk lecturer tertentu. Oh okey, maksudnya itu adalah salah satu kawalan untuk pengurusan set jugalah. Maksudnya kalau Ya, ada betul. set yang berdasarkan kepada pensyarah, satu pensyarah dia ada kumpulan A dan kumpulan 1 dan 2, pensyarah B ada 3 dan 4. Maksudnya belajar 3 dan 4 ni Ya. kalau pensyarah A dah restrict, dia tak boleh nak bukan kacau lah, nak tengok lah. Ini boleh memberikan kontrol kepada pensyarah Betul. dan juga pelajar lah. Okey. Alright, ada sebarang soalan lain daripada saya. ahli-ahli? Bila tak hands on ni dia susah sikit nak tanya soalan. Dia bila hands on tu baru tahu masalah apa yang timbul. Okey. Kot kalau ada masalah yang timbul bila apa nama dia yang telah terjadi ke yang saya boleh cuba tolong. Saya nak tanya berkaitan dengan grouping tadi. Katakanlah kalau macam di fakulti kami ada grup-grup kecil yang memang tetap. Grup belajar yang memang telah tetap. Ada tak cara yang boleh masukkan grup kecil ini dalam bahagian insert group tu tanpa perlu secara manual? Boleh. Macam yang saya terangkan tadi tu, kalau kita tak nak masukkan secara manual, kita boleh masukkan menggunakan CSV file format tadi tu. Maksudnya kita dah siap-siap typekan ke dalam notepad kita, nama student, dia punya group yang mana kan, kita buat list tu, lepas tu kita upload je file tu tadi. Tapi dia cuma boleh untuk admin je. Ada setengah lecturer mungkin tak dapat. So admin boleh buat untuk sebab kumpulan kecil Boleh. ni dia akan merangkumi beberapa kursus yang berbeza-beza. Jadi maknanya boleh admin boleh buat untuk semua kursus lah. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay. Ada sebarang soalan lagi daripada ahli-ahli yang lain? Nampaknya belum lagi ada soalan Dr. Mawadah. Saya rasa sebab kami pun belum dapat akses lagi kursus untuk semester depan. Okey. Pihak PTM masih ada masih lagi menarik data daripada SMB Web. So tak boleh nak main-main lagi yang kursus masing-masing. Tu yang belum ada soalan lagi tu. Okey, yang untuk soalan tadi tu tentang mathematical symbol kan, basically dia sebenarnya ada source code untuk setiap mathematical symbol dan kita boleh masukkan ke dalam root program di UKM Folio. Tapi sebenarnya susahlah sikit cara dia. Kalau biasanya pun masa Prof Azmin cerita, kalau misalnya macam nak mudahkan untuk student kan, kalau kita gunakan source code tu nanti panjang student kena type untuk mathematical symbol yang sangat mudah kan. Jadi untuk elakkan masalah tu lebih baik jika student tulis sendiri jawapan, lepas tu snap picture ataupun scan ke PDF. Yang itu yang saya cadangkanlah. Tapi kalau lecturer nak juga, boleh cari source code dekat aplikasi macam DragMath. So DragMath ni dia ada source code untuk setiap simbol matematik dan source code tu kita boleh masukkan untuk kita dapatkan simbol-simbol yang tertentu. Dia nampak cantik tapi kerja dia renyah lah sikit. Okey, kalau saya rasa macam semuanya masih belum dapat buat hands on tu yang tak ada soalan tu seperti yang Dr. Syed dah cakap tadi. Saya rasa kejap. Satu je soalan. Yang tadi tu tentang masukkan simbol-simbol macam matematik dan sebagainya. Adakah macam UKM Folio, kalau macam dulu kita punya iFolio,
dia boleh view HTML kan? Hmm. Adakah UKM Folio ni kita boleh view HTML because kita nak masukkan Boleh. kod dalam tu? Boleh. So macam mana kita nak view tu view HTML tu? Okay. Because biasanya kalau kita panggil sebagai matematik markup language. Okay, matematik markup language. So dia ada simbol-simbol dia dalam HTML tu yang kita boleh masukkan. Betul. Cuma betul. Itu yang saya maksudkan tu. Kejap ya, saya cuba buka satu dan kita ni nanti saya sharekan. Saya ni dulu, kita tengok yang saya buka dulu salah satu. Kalau adalah iFolio kita boleh view HTML, jadi senang kita masuk dalam tu. Tapi bila dalam UKM Folio ni tak tahu macam mana kita nak view dia dalam format HTML tu. Sebenarnya boleh. Boleh? Okay. Sebenarnya boleh. Sekejap saya cuba. Sebab saya dah lama dah tak guna feature ni. Saya cuba dulu. Masa berasap dengan soalan-soalan daripada FPSM. Biasa kat Fakulti Perubatan kita tak pakai ni. Okay, mana kita tengok tadi ada HTML. Ni. Ya di sini. So kita ni balik. Sekejap Okay. Saya share screen dekat saya punya window. Share. Okay. Boleh nampak ke window saya? Yang ini saya dekat content di salah satu daripada topik. Boleh nampak ke paparan skrin saya? Belum lagi. Sekejap. Cek balik. Share. Sekarang boleh nampak? Okay. Boleh So yang ini contoh satu page content ni dalam salah satu topik. So dekat kalau dekat soalan pun sama juga, tapi dia akan dapat macam gini je mula-mula. So kalau kita klik below ni, show atau hide ni, dia ada kat sini butang ni, ini adalah untuk HTML dia. So kalau you boleh masukkan source code untuk setiap daripada simbol matematik tu, you boleh masukkan dekat sini lah. Dan simbol tu yang akan keluar nanti. So ini dia punya HTML dia. Mudah je dekat sini. Dekat ujung dekat ujung. Tapi secara default dia tak keluar. So kita kena main-main sikit dengan dia. Tekan butang bawah ni, show atau hide, dan kemudian kita tekan butang yang ini untuk HTML. Okay. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain ke? Untuk grading setakat ni okey ke? Dr. Syaimak? Untuk grading, you mean online grading ke? Ya. Boleh juga kalau nak tunjuk. Nak tunjuk online grading, boleh, tak ada masalah. Kita pergi dekat kursus yang ada some exam ya. So, left side. Okay, so kadang-kadang tu bila kita dah dekat dalam kursus ni, kita nak grade. Untuk grade kita tak perlu tekan turn editing on, tak masalah. So kita boleh pergi ke bawah. Dr. Mawadah semacam tak nampak sharing di skrin. Sharing Sekejap saya cuba lagi sekali. Share desktop. Okay? Alright. Dapat? Okay. So contohnya kalau kita nak grading, biasanya soalan essay kan, ataupun soalan yang mungkin you nak override ke markah tu kan. So you boleh tekan extended matching question tu contohnya, supaya kita dapat pergi ke administration, quiz administration. So yang ini sebab kita tak perlu nak grade kan. Main tekan je kat grade ni. So ini dia bukan soalan essay. So contohnya kita nak pergi kat soalan mana yang kita nak pilih. Tadi kita dekat bahagian navigation. Katakanlah kita pilih quiz deafness. Baik.
tak ada student. Okay, yang ini dia akan tunjuk report. Ya, dia akan tunjuk grade untuk setiap partisipan ya. Okay, ingat cuba pilih yang ada yang kena grade ya. Macam khusus yang tak sesuai ni nampaknya. Bear with me for a while. Sekejap. Kita pilih yang ada essay sekejap. Yang ini tapi kita tak masukkan lagi ya. Tak ada student yang menjawab. Jadi susah sikit saya nak tunjuk kat sini. Tak ada orang yang jawab. Tak apa, kita mungkin saya cuba dengan student dulu. Saya as a student dan saya cuba jawab So switch role to student. Ini feature yang baik di UKM Folio kalau kita nak check soalan kita. So, saya nak pergi kat soalan essay ni. Contoh saya nak jawab lah soalan ni. Kita tak ada question lagi. Ayah. Okay, let's say saya jawab yang ni. MQ times allowed 1. Tapi waktu dia tu pula. Okay, saya kena tukarkan kepada ni balik. Return to my normal role. Sekejap saya cuba baiki balik soalan yang essay tu supaya saya boleh jawab sebagai student dan tunjukkan cara untuk grading. So kita edit quiz. Add new question. Add essay. Dan tadi kita pergi ke template kita tadi. Template kita dekat documents. Downloads tadi. Documents pengenalan. Okay, pengenalan.txt tadi. So contohnya ni soalan ni tadi Ctrl V, C1, default mark 30. So katakan enter text ni kita mungkin buat 20 lines. Allow attachment kan ni kita tak allow. Graded information, kita letak response template 1, 2, katalah kita nak 3 point saja kat sini. Right, graded information 10 marks per points. Mudah sikit. Save changes and continue editing. Okay, screen ada apa? Okay, nampak okay dan kita save changes. Okay, sekarang saya sebagai student pula. Masuk sini balik. Dan saya cuba switch role. Switch role to student. Okay, so sekarang saya dah dalam role student. So saya pergi ke essay. Times allow, attempt quiz now, start attempt. Kita cuba. So age less than 65 years old to consider thyroplasty. Professional voice user to consider nerve repair. Let's see lah. Then maybe cosmesis next car. Bigger in nerve repair. Okay, so kalau student dah jawab, dia tulis finish attempt. So kita sebagai submit all and finish. Submit all and finish. Setelah tu saya boleh switch role Sekarang saya switch role sebagai lecturer. Dan kita pergi ke kursus kita. So apa yang kita dapat lihat dekat sini. Untuk soalan essay 1.
Okay, kita klik ke grades. Klik ke grades. Weather report. Pergi ke bahagian tadi tu, kita punya soalan yang essay 1. Oh ya. Oh ya, sebab kita sudah restrict access tadi kepada group dan tak ada student dalam the group yang gradekan lagi, kita tak boleh nak demo. Oh my. Okay, tadi kita dah banyak setting kita tukar ya. Kita kena tukar balik tadi kepada tak ada group. Maaf lah Dr. Syaimak, dia dah pening dah di sini. Kejap kita pergi kat ni balik. Adakah kita dah restrict access tadi? Sebenarnya tidak. Okay, kita sudah finish dan submitted. So student sepatutnya review yang tu betul. Dan sekarang sepatutnya dia dah keluar. Let's see one. Kita boleh tekan dekat, kita gunakan dekat quiz admin sekarang ni. Kita boleh tekan manual grading. Sepatutnya students that need grading, kejap, all participants. Dan kita akan keluar essay 1 tadi tu. Sebab tadi kita restrict kepada group A saja kan. Jadi kalau kita klik all participants kat sini dan kita boleh grade. So saya ulang balik. Tadi saya pergi ke quiz administration di bawah results. Dan kita boleh tekan manual grading untuk grade kita punya soalan. Dan kemudian kita pergi dekat essay question tu. Kita kena ya, kat sini dia akan keluar to grade. Maksudnya soalan yang kita boleh grade lah. Jadi di hujung grade tu kita klik button tu dan kemudian dia akan keluar kat situ those that need grading 1. So kat sini kita boleh bagi markah dan kita boleh komen. Point katakanlah point 1 partial mark. Point 2 complete. Point 3 partial mark. Okay, dan kemudian kita boleh mark. Contohnya jadi total mark dia 5, 10, 20. So di situ kita save and go to next page. Untuk setting yang ini sebenarnya kita boleh mark banyak student at one go. Dia akan terus display dekat sini. Untuk soalan essay 1 ni semua student yang kita patut grade lah. So kalau tadi kita cuma nak group, kita ada dalam group tertentu saja, so dia akan keluar kat sini. Macam tadi saya bukan dekat group Y dengan Z, saya cuma ada dekat group A dengan B. So sebab tu group Y dengan Z tak keluar dekat sini untuk saya. Okey ke? Okey. Walaupun Dr. Mawadah jump from one function to one function, at least bila jump tu kita boleh nampak sebenarnya ada banyak benda yang boleh di-explore lagi sebenarnya. Ya, kalau tak boleh dekat satu tempat tu ada tempat-tempat lain. Ya, betul. Lubang, korek semua lubang. Ya, boleh. Maksudnya it's not bukan ada satu cara sahajalah untuk sesuatu function di sini. Okey, saya buka lagi sekali kepada sebarang soalan. Kira last call lah ni. Di chat